Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zulfa Husna binti Ahmad Suhaimi dari Kumpulan 4 akan membentangkan pengenalan bagi topik yang telah kami pilih, iaitu topik dialek geografi. Dialek geografi difahami sebagai satu bahasa yang dituturkan di kawasan tertentu sahaja dan mempunyai variasi yang berbagai. Variasi bahasa ini terhasil akibat terdapat ruang geografi yang berbeza-beza. Perbezaan dialek atau logat ini ditentukan berdasarkan ruang geografi tempat menetap penutur. Menurut pandangan Sabah 2002, beliau melihat dialek geografi sebagai bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang terpakai dalam percakapan suatu daerah atau bahagian negeri yang mempunyai pelat atau logat sebutan yang khas bagi setiap daerah. Bahasa daerah ini berlainan daripada bunyi sebutan bahasa umum yang dipakai dalam perhubungan umum, dalam percakapan dan suratan. Sempadan kawasan geografi linguistik ditandai oleh satu garis hayalan yang disebut sebagai isogolos. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak pecahan-pecahan negeri di dalam Malaysia. Dialek geografi ini juga diturut digunakan di dalam lagu-lagu tempatan yang wujud di setiap negeri. Antara lagu-lagu tempatan yang pernah terkenal ialah Gadis Jolobu daripada Negeri Sembilan, Hang Pimana bagi Negeri Kedah dan lain-lain lagi. Contoh yang diambil dialek atau logat yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini ialah lagu Gadis Jolobu yang dinyanyikan oleh kumpulan waris gandingan bersama Datuk Hatan yang merupakan anak jati daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasizan. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor kewujudan dialek geografi. Faktor yang pertama ialah disebabkan oleh geografi dan kawasan. Penutur-penutur terpisah daripada tempat tinggal mereka dari segi tempat dan kawasan. Mereka terpisah disebabkan kewujudan bentuk muka bumi yang berbeza. Antara contoh bentuk muka bumi ialah bukit bukau, banjaran, sungai, lautan, pulau dan lain-lain. Apabila terpisah dengan bentuk muka bumi yang berbeza, mereka akan menghasilkan satu dialek ataupun variasi bahasa mereka sendiri untuk digunakan oleh mereka. Kita ambil sebagai contoh dialek Kedah dan dialek Kelantan berbeza kerana disebabkan terpisah oleh bentuk muka bumi banjaran Titiwangsa, dan dialek Borneo dan dialek di Semenanjung tidak akan sama disebabkan oleh terpisahnya Borneo dan Semenanjung dipisahkan oleh lautan Cina Selatan. Jadi faktor kedua ialah faktor politik dan penjajahan. Di Malaysia, dari segi faktor politik, Malaysia telah terbahagi kepada beberapa unit kecil, iaitu negeri. Jadi negeri-negeri ini mempunyai dialek mereka tersendiri. Contohnya dialek Utara, dialek Perlis, dialek Kedah, dialek Penang, dialek Kelantan, dialek Negeri Sembilan. Dialek-dialek ini disebabkan wujudnya unit-unit negeri yang lebih kecil di Semenanjung. Kemudian adalah penjajahan. Wujudnya dialek disebabkan penjajahan di zaman Tanah Melayu dahulu kala. Ini disebabkan terdapat unsur-unsur bahasa seperti penjajah British telah menyerapkan unsur-unsur bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Begitu juga jika kita lihat di negara jiran kita yang di mana Indonesia dipengaruhi oleh dialek penjajah dari Belanda. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek pengalaman dan masa. Aspek pengalaman yang kami gali dalam lagu Gadis Jolobu ada dalam rangkaian keempat yang merangkumi beberapa perkataan dan ayat yang membawa maksud ke arah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh masyarakat bahawa pihak lelaki tidak mendapat hak yang sepatutnya apabila bercerai. Walhal adat pepatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan memberikan hak istimewa kepada wanita kerana lelaki boleh berdikari sendiri tetapi tidak semua wanita boleh melakukan sedemikian. Dalam aspek masa pula, kebanyakan perkataan dalam lagu ini menggunakan dialek sebenar Negeri Sembilan yang mana dialek ini tidak banyak berubah sejak turun-temurun.
Walau bagaimanapun, dalam lagu Gadis Jolobu terdapat perkataan-perkataan yang juga jarang digunakan hari ini. Sebagai contoh, perkataan gurindam, iaitu dalam chorus lagu ini pada baris kelima, yang mana membawa maksud yang dirujuk dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, is bentuk puisi yang terdiri daripada 2 baris berisi berbagai pengajaran. Bukan itu sahaja, perkataan komat dalam chorus pada baris ketiga jika dirujuk glosari dialek Negeri Sembilan dalam simpanan Dewan Bahasa dan Pustaka. Komat membawa maksud sejenis ilmu pengasih yang digunakan oleh orang dahulu untuk menarik perhatian seseorang. Tetapi dalam konteks lagu ini, komat Jolobu memberi maksud kuasa tarikan atau penangan Jolobu yang mampu memberi impak kepada pendengar dalam lagu ini. Hai semua, nama saya Suman Anand Lelaki Subramaniam dari kelas Kejuruteraan Mekatronik. Hari ini, saya ingin membentangkan tentang ciri-ciri dialog geografi. Untuk menjadikan lebih kreatif, saya telah memilih satu buah lagu, iaitu lagu Gadis Jolobu, dan membincangkan tentang dialog-dialog geografi yang mengandungi dalam lagu ini. Ciri-ciri merupakan faktor penentu dalam kesuksesan sesebuah lagu. Terdapat 5 buah ciri-ciri, iaitu dari aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan juga leksikan. 5 ciri ini ialah telah memainkan peranan yang amat penting dalam mengarangkan lagu ini. Sebagai seorang individu, kita perlu bersetuju bahawa dalam kehidupan setiap manusia untuk sekali keadaan di mana emosi yang diperlukan untuk output dan ia seolah-olah tidak menyampaikan para yang anda rasa. Dengan ini kita perlu mencipta sesuatu yang mencurahkan kegembiraannya, tetapi untuk memuaskan para pendengar atau untuk mendapat struktur lagu yang padat. Ciri-ciri perlu diaplikasikan dalam sesebuah lagu. Pertamanya, ciri yang lebih digunakan daripada ciri yang lain dalam lagu ini adalah aspek fonologi. Fonologi ialah suatu perbezaan antara satu dialog dengan suatu dialog yang lain dari segi sebutan. Fonologi juga merupakan satu bidang yang menyentuh kajian mengenai bunyi dalam sesebuah bahasa. Sebagai contoh, di dalam lagu ini terdapat suatu perkataan, iaitu tanyo, yang sebenarnya disebutkan sebagai tanya. Perkataan tanyo dengan tanya mempunyai maksud yang sama, tetapi dari sebutan dia adalah berbeza. Selain itu, ciri yang amat teliti dan kukuh yang digunakan dalam lagu ini ialah morfologi. Morfologi sentiasa dikenal pasti melalui penambahan dan pengguguran imbuhan tertentu dalam bentuk-bentuk perkataan bahasa Melayu standard. Contoh penambahan dan pengguguran imbuhan yang telah digunakan untuk mengarang lagu ini ialah seperti jalan-jalan disebut sebagai jalik dan kura-kura disebut kuru. Nama saya Sridharan Ilham Kawan. Nombor matrik saya 2010611347. Saya akan membentangkan 3 lagi ciri-ciri dialek yang tergandung dalam Gadis Jolobu. Ciri pertama ialah sintaksis. Sintaksis ialah sesuatu perbezaan ragam ayat atau perubahan penggunaan ayat yang digunakan dalam mengarang sesebuah lagu. Aspek ini dapat dilihat daripada bentuk kata yang berfungsi dalam binaan frasa atau ayat tersebut yang berbeza dengan ciri-ciri bahasa baku yang lebih gramatik. Sintaksis adalah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Hal ini bermakna bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus bahasa mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Dalam bidang sintaksis terdapat beberapa ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat silaan dan ayat seruan. Seterusnya, ciri yang berekspresif dalam lagu ini ialah ciri semantik. Semantik ialah sesebuah dialek Melayu yang mempunyai sama ejaan dan sebutan tetapi ia akan membawa makna yang berbeza. Analisis semantik menumpukan perhatian pada ungkapan yang terbina daripada kata-kata, iaitu frasa dan ayat. Oleh itu, bagi mengkaji analisis makna dalam suatu lirik lagu dengan kajian semantik, dimulai dari analisis kata-kata yang tersusun di dalamnya. Semantik membahas secara
mendalam tentang sistem makna. Contoh perkataan yang terdapat dalam lagu ini ialah seperti jolobu dengan jelebu, tigo dengan tiga, dan kono dengan kena. Ciri terakhir ialah leksikal. Leksikal bermaksud perbezaan bunyi sebutan mengikut kawasan atau kedudukan geografi penutur. Bukan itu sahaja, terdapat juga penambahan, pengungguran atau pergantian dalam sebutan ataupun bunyi. Keadaan ini menjadikan setiap penutur yang datang dari negara atau daerah lain mempunyai leksikal atau berbeza untuk menamakan benda atau hal yang sama. Perbezaan ragam bahasa ini juga tidak terhad kepada budaya kebendaan sahaja, namun cara hidup komuniti-komuniti dialek yang berbeza akan melahirkan budaya dialek yang tersendiri. Contoh yang diekspreskan dalam lagu Gadis Jolobu ini ialah seperti Emak Ayah Rindu, yang sepatutnya dikatakan sebagai Emak Ayah Rindu. Bunyinya berbeza kerana kedudukan di negara sembilan yang orang tertutur dengan cara yang berbeza. Sekian, terima kasih.